Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita kesihatan dan juga taufik dan ruang masa untuk kita berada untuk sama-sama kita berada pada pagi yang barakah ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita di kalangan orang yang mendapat kebaikan dan inginkan kebaikan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, Allah Ta'ala akan memberi faham dalam agama. Dan antara perkara yang paling besar yang wajar untuk kita kenal dan kita faham ialah berkaitan dengan Tuhan kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah perkara yang paling asas dan paling penting dalam kehidupan seseorang hamba untuk mengenal penciptanya. Kerana itulah datang daripada asar yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bahawa awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu ialah mengenal Tuhan. Ini perkataan yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali sebagaimana yang terdapat dalam Nahjul Balaghah. Bagi meneruskan kuliah kita, pada sebelum ini kita telah selesai perbincangan tentang Usuluddin ini berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Masuk tahun baru ini, kita masuk kepada sifat-sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Situ lah, silap saya situ lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Seterusnya, sifat-sifat mustahil bagi Allah. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya adadul 20 al-ula. وهي العدم والحدوث وثروب العدم والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو تتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام
وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص. وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. Terjemahan bagi matan Sanusi ini, pengarang menyebut bahawa antara sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala adalah 20 sifat yang merupakan lawan kepada 20 sifat wajib sebelum ini. Sifat-sifat itu ialah Adam. Adam dengan Ain. Adam. Dengan makna tiada. Yang kedua ialah Huduth, baharu. Turuwul Adam, didatangi ketiadaan atau kita boleh katakan binasa. Itu mustahil juga. Al-Mumathalah lil Hawadith, bersamaan dengan yang baharu. Dengan bahawa Allah Ta'ala itu adalah jirim, yakni zat Allah yang maha tinggi mengambil satu kadar daripada ruang lapang, atau Allah Ta'ala itu adalah arad, iaitu sifat yang ada pada jirim, atau Allah Ta'ala itu berada pada satu arah bagi jirim, atau Allah sendiri mempunyai jiha, mempunyai arah. Atau Allah berkait dengan tempat atau masa atau zatnya yang maha tinggi itu bersifat dengan sifat-sifat baharu, atau dia bersifat dengan kecil atau besar, atau dia bersifat mempunyai kepentingan dalam perbuatan dan hukumnya. Ini mustahil belaka. Begitu juga mustahil ke atas Allah Ta'ala bahawa dia tidak berdiri dengan sendirinya, dengan bahawa Allah adalah sifat yang menempati pada sesuatu zat, atau Allah memerlukan kepada pencipta. Dan begitu juga adalah mustahil ke atas Allah Ta'ala bahawa ia tidak esa seperti ia tersusun pada zatnya, atau ada baginya yang serupa pada zatnya atau sifatnya, atau ada sesuatu pada wujud ini selain Allah yang dapat memberi kesan pada salah satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatannya. Itu matan Imam Sanusi rahimahullah ta'ala menghimpunkan bagi lawan bagi sifat wajib, lawan bagi wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi. Maka di sini dihimpunkan, kita kata lima daripada sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita maklum sebelum ini, bahawa pengajian yang disusun oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah, bila membincangkan akidah, bukan dia bincang sekadar sifat apa yang wajib bagi Allah. Bahkan wajib kita kena tahu sifat yang mustahil, yang jadi lawan kepada wajib itu. Supaya apa? Supaya jadi jelas dan juga akidah kita tu tidak kesamaran. Tak sama dah. Bila kita kata ada yang mustahil tak ada. Kenapa kena sebut juga ada yang mustahil tak ada tu? Tak boleh ke Tuhan tu ada? Fahamlah ke dah Tuhan tu ada? Cukuplah ada tu mewakili bahawa kita percaya bahawa wujud Tuhan tu ada. Kenapa dibincangkan juga mustahil tak ada tu? Kerana nak membezakan antara ada makhluk dengan ada Tuhan. Bila kita kata Tuhan ada, dah makhluk ni dah ada. Makhluk ni dah ada kok. Dah apa beza ada kita dengan ada Allah Ta'ala? Jangan pula kita kata makhluk ni tak ada. Tu jadi kona lepel tu jadi berat menanak gitu. Tak ada mana tak ada, dari hakikat adalah kita ni kan makhluk dia. Kalau hakikat makhluk tu tak ada, mana Tuhan tak buat makhluk lah. Ingat molek ni, ini golongan-golongan ahli makrifat yang tidak mendalami usul fiqh, tidak mendalami usuluddin, tak mendalami tauhid. Dia kata Tuhan yang ada, makhluk ni tak ada. Sebab itu Tuhan tidak menyamai makhluk, kerana ada itu sifat Tuhan. Makhluk ni tak ada, dia kata. Yang mukhalafah Allah dengan makhluk ni bukan dari segi itu.
Bukan dari segi makna Tuhan tu ada, makhluk tak ada. Tuhan itu ada yang hakiki, ada yang mutlak. Wajibul wujud, ada yang wajib ada. Makhluk ni harus ada. Lain kot tu lah. Bukan maknanya Tuhan ada, makhluk tak ada. Tak ada dari segi tak ada sungguh ke? Dia nafi sungguh kewujudan makhluk ni. Kalau makna Tuhan hakikat makhluk ni ada dia tu macam tak ada tu lain. Makhluk ni ada tapi ada kita ni macam tak ada lah. Sebab ada kita ni asalnya asal daripada tak ada. Lepas tu Tuhan cipta kita. Lepas tu kita tak ada pula. Binasa. Jadi kira tak ada lah. Kerana ada kita ni dikapit. Dikapit oleh dua tak ada. Wujud kita didahului oleh tiada, diakhiri oleh tiada. Jadi benda ni benda yang tidak kekal lah bagi. Macam seakan tak ada. Seakan tak ada tu tak apa lagi. Ini yang disebut oleh ahli-ahli sufi, ahli tasawuf. Merasakan tidak ada wujud makhluk. Merasakan. Mereka rasakan tidak ada wujud makhluk. Semata-mata wujud Tuhan. Yang dipanggil wahdatus syuhud. Hanya melihat Allah Ta'ala sahaja pada wujud ini dengan makna tidak merasai kewujudan makhluk. Hanya melihat dan merasakan kewujudan Tuhan saja kerana makhluk ini walaupun dia adanya sebenarnya didahului oleh tiada dan akhirnya ada pula akan dimusnahkan Tuhan dan adanya itu diadakan oleh Tuhan. Nampak? Jadi atas dasar itu mereka mengatakan bahawa tidak ada dalam wujud ini kecuali Allah. Kalau dengan makna itu tak ada masalah. Tetapi orang yang tidak masuk dalam ilmu-ilmu makrifat tasawuf ni, yang tak ada asas dalam ilmu usuluddin dan tauhid, akhirnya dinafi wujud makhluk. Tak ada. Nafi betul-betul lah. Kita ada tak? Tak ada lah. Kalau kita kata kita ada, makna kita tu ada, Tuhan ada. Syirik, kata dia. Kita ada, Tuhan ada. Syirik, kita telah mensyirikkan Allah pada sifat wujud. Lepas tu kita melihat Allah bersifat dengan basar melihat. Kita melihat juga syirik kita. Maknanya kita ni tak melihat pula. Jadi kedok jadi berat tu. Tak akan jadi berat. Kita ni tak ada. Dah hok cakap tu siapa hok cakap tu? Hok cakap tu. Hok tengok, hok berjalan. Ini jaga-jaga pemahaman yang dibawa oleh golongan-golongan sesat di kalangan ahli-ahli yang menuduh ahli makrifat ni kena hati-hati. Mereka yang tidak ada asas dalam ilmu usuluddin, ilmu akidah, bila masuk dalam perbahasan tinggi begini, akhirnya akan lemah. Orang tak pandai berenang. Nak pergi berenang laut dalam, ombak pula kuat, usai terkujung macam learning ni, memang orang pandai pun boleh lemah. Orang pandai pun boleh lemah. Apatah lagi orang tak pandai berenang. Tu kena hati-hati. Baik. Jadi di sini apabila ulama membincangkan sifat mustahil ni, tujuannya apa? Tujuan nak suruh bezalah. Wujud kita, wujud Allah. Maka wujud Allah wajibul wujud. Dengan makna mustahil tak ada. Wujud kita jaizul wujud, harus ada. Dengan makna ada kita tu asalnya tak ada. Wujud kita sekarang ni boleh ada, boleh tak ada. Kerana yang mengadakan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tidak kerana Allah mewujudkan kita, maka kita tak ada. Maka kewujudan kita ini harus ada sahaja, bukan wajib. Sebab itu dibincang mustahil tu. Bila kita kata macam dinding masjid ni. Dinding masjid. Putih. Tok hitam langsung, tak ada langsung warna lain. Makna apa? Atau kubah lah. Ni kalau tidak, tengok tu kubah. Kubah masjid kita ni putih, tak ada. Putih, tak ada langsung warna lain. Kenapa kita sebut juga tak ada? Sebab orang boleh faham putih tapi ada celoreng-celoreng kala lain. Putih ada coret-coret, corok-corok lain. Selagi dok nafi akan datang dalam pemikiran tu mungkin putih tapi putih dia tu
adalah garis-garis warna lain, adalah campuran warna-warna lain yang jadi kerawang-kerawang ataupun bentuk-bentuk. Tapi bila kita kata putih dan tidak ada lain, tak ada warna lain dah, mana putih sungguh lah. Barulah cerak nak kata yakin bahawa benda itu betul-betul berwarna dengan warna putih tu. Tengok. Itu samalah hukumnya dalam perbincangan sifat 20 ini. 20 yang lawan itu mustahil itu dibincangkan juga. Tengok kata syarih rahimahullah, sebahagian sifat wajib ke atas mukallaf untuk beriktikad bahawa ia mustahil untuk diisbatkan kepada Allah, iaitu 20 sifat yang berlawanan dengan 20 yang telah disebutkan dulu. Sebahagian daripada perkara wajib lah. Sifat ni moleknya perkara wajib. Sebahagian daripada perkara, bukan sifat dah. Sebahagian daripada perkara yang wajib mukallaf. Wajib mukallaf i'tiqad. Wajib mukallaf i'tiqad. Baik sikit sebahagian daripada perkara yang wajib, bukan sifat. Antara perkara yang wajib juga, kita sebagai mukallaf kena i'tiqad. Apa dia? Mustahil. Ianya yang mana bahawa ianya mustahil untuk diisbatkan. Perkara-perkara ini perkara yang mustahil untuk diisbatkan kepada Allah. Maknanya tak boleh kita nisbah ke Tuhan perkara ini. Apa dia? 20 sifat yang berlawanan. 20 hak lawang bagi 20 yang telah disebutkan dahulu. Lawang bagi wajib tu. Okay? Dah kena tahu juga. Ya, kena tahu. Wajib tahu juga. Dan kena ingat, sebahagian. Sebagaimana sifat 20 itu bukan 20 sifat saja Tuhan ada. Sebut dah dulu bahawa bila kita kata sifat 20, makna bukan Tuhan ada 20 sifat saja. Ni ada orang yang tak sesat-sesat lagi masalah. Dia kata sifat 20 ni, makna 20 sifat je Tuhan. Banyak lagi nama Tuhan 99 tu. Kat mana perginya? 77 gimana 77 gitu. 77. Apa nama ni? 99 79 lagi. Mana perginya 79 lagi nama-nama Tuhan tu? Dah kalau kita kata sifat Tuhan 20 saja. Awal-awal lagi pengarang kita sebut dah antara sifat yang wajib. Maknanya bukan 20 sahaja. Banyak lagi. Segala sifat kesempurnaan sifat Tuhan. Demikianlah juga lawan dia. Bukan 20 saja mustahil. Sebahagian saja ni. Ni 20 tu hanya sebahagian. Jadi perkara yang mustahil bagi Tuhan banyak lah. Yang mana tak layak bagi Tuhan, ia belaka. Mustahil belaka. Mustahil. Segala perkara kekurangan, sifat kekurangan yang tak layak bagi Tuhan tu mustahil belaka. Nak bilang kita. Nampak tak? Tak nak bilang kita. Jadi kerana itu, ulama himpunkan hak besar-besar, hak asas tu dalam 20. Jadi 20 ni mudah lah. 20 ni ada di badan kita. 10 tangan, 10 kaki. Mana nak bilang dengan jari tu boleh. Nampak tak? Okey. 20 sifat ini terdapat dalil tafsili yang menunjukkan kemustahilannya. Maka ulama yang mengira 20 ni sebab apa? Dia kata kerana datang dalil yang tafsili secara detail. Tafsili ni makna dalil yang detail, yang khusus, yang mana menyebut tentang kemustahilannya. Kerana itulah 20 ini dibincangkan secara khusus. Okey. Sekarang ni dikata sifat berlawanan kan? Sifat berlawanan. Adad. Dalam istilah ni iaitu disebut adadul ishrin. Lawang bagi 10. Maksud berlawanan di sini adalah penafian dengan makna umum. Lawang ni dengan makna nafi secara umum. Secara nafi dengan makna umum. Bukan nafi umum, makna nafi penafian. Penafian dengan makna umum. Sedangkan sebahagian daripada sifat-sifat adalah nakid dan sebahagian nyentid. Ini masuk dalam istilah ilmu kalam dah.
Dia lawanan ni, lawanan yang disebut, yang kata lawang bagi 20 ni. Lawang daripada 20 ini, ada yang lawang bagi sifat wajib tu, dia lawang yang betul-betul lawang sungguh. Lawang sama-sama ada. Ni kena faham juga, lawang ni bukan mana baloh. Ada orang dia buat gua. Dia kata, ngajar ke mu'allah, ngajar pada orang masuk Islam. Allah ada, lawannya tiada. Allah itu ada, lawannya tiada. Jadi orang mungkin tak apa-apa nak faham lah bahasa yang gitu, bahasa lama ni. Allah ada, lawannya tiada. Tanya, Ustaz, saya ada satu soalan. Tanya, itu Tuhan Allah, itu Tuhan banyak lemah. Dia kata, lemah. Itu Tuhan ada, lawan-lawan tak ada. Itu Tuhan ada, Tuhan Allah itu ada, lawan-lawan tak ada. Nampak tak? Ni buat gua. Tujuan ni nak kata ilmu ni tak betul. Tapi tu kedok tak tahulah cerita tu. Jadi orang tak faham bahasa biasalah, buatlah. Dia faham lawang tu makna Tuhan tu sudah lawan-lawan, sudah tak ada. Tak ada dah, buat lawang. Jadi lawang ni bukan makna berlawang. Bukan makna berlawang. Lawang ni makna nafi bagi sifat ada tadi. Ada, lawang tiada. Tu makna nafi ataupun sifat berlawanan bagi sifat tiada. Akas. Akah lawan ingat boleh. Aksul. Akah berlawanan. Okey, tengok. Sekarang ni mustahil, sifat mustahil ni dia kata sini dengan makna lawanan secara umum, penafian, nafi secara umum. Kerana apa? Kerana sebahagian daripada sifat ini nakid, sebahagiannya dik. Ni istilah bahasa Arab ni, bahasa Arab ni pun kena tengok kat sini. Tengok dia kata nota kaki nombor 13. Nakid aja gini Nakidun. Diddun. Nakidun nun qaf ya dha. Naqiyub. Nun qaf ya dha. Diddun dha dal. Diddun. Okey. Nota kaki dia kata tu, nakid ialah lawanan bagi suatu lafaz dengan didatangkan kalimah nafi. Seperti wujud lawannya tidak wujud. Berkuasa lawannya tidak berkuasa. Tengok. Wujud lawannya tidak wujud. Berkuasa lawannya tidak berkuasa. Jadi nakid ni ialah lawanan dengan cara kita buat mari kalimah nafi. Buat mari kalimah nafi. Wujud lawannya tidak wujud. Lawannya tidak wujud. Itu dia panggil nakid. Okey. Jadi nakid ni sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umum jugalah. Nakid ni umum jugalah, umum. Seterusnya did. Did ni ialah lawanan antara dua perkara yang kedua-duanya wujud. Lawanan antara dua benda yang mana dua-dua tu jenis ada. Wujud ni makna yang jenis ada. Seperti putih, lawannya hitam, hidup, lawannya mati. Okey. Sekarang ni ambil contoh. Putih, bila kita kata putih, lawang putih apa? Lawang dia. Banyak color lain tak, tapi orang kata putih lawan hitam lah. Putih lawan hitam, tak cocok. Putih lawannya hitam. Putih boleh tak lawan merah? Boleh belaka sebenarnya. Tapi lawanan antara dua ni kita bukan nak fokus dia ada banyak lawang ke atau ada satu lawang je. Yeah? Putih lawan hitam. Itu lawang betul lah. Putih lawan hitam. Okey. Jadi putih ni ada tak? Saya tanya. Warna putih ni jenis ada tak? Ada. Hitam ada tak? Hitam pun ada.
Bukan hitam tak ada. Ada tak ada hitam? Ada hitam tak tu? Hak pintu gerbang ni, pintu ni. Putih tu, dinding putih. Hitam ada tak? Ha? Ada. Jadi benda hak lawanan, hak dua-duanya ada, dia panggil did. Dia panggil did. Istilah ahli kalam lah ni. Jenis dipanggil lawanan dalam bentuk diddun, diddain. Jadi putih hitam ni dia panggil lawanan did. Putih pun ada, hitam pun ada. Contoh lain, hidup. Hidup ni sifat makni jugalah. Hidup, sifat hayah lah, hidup. Hidup ada tak? Sifat makni hidup. Hidup ni salah satu sifat makni. Ada tak? Ada. Lawan hidup mati. Mati ni ada tak? Mati mu jadi handa juga di sisi ahli sunnah. Sebab Tuhan sebut khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Jadi mati pun Tuhan cipta. Makna Tuhan cipta ada lah. Kalau tak ada ni Tuhan takkan apa dia cipta. Makna bila Tuhan mencipta mati, makna mati tu ada. Satu sifat yang ada. Al-hayah, tu jelas lah. Tuhan mencipta hidup. Tu jelas lah sangat. Jadi hidup mati ni lawanan yang jenis dik. Kerana hidup pun ada, mati pun ada. Hidup pun ada, mati pun ada. Okay. Benda lagi kita nak kata. Banyaklah kalau kita ikutnya. Ilmu lawan jahil, boleh kita kata juga. Okay. Jadi antara bentuk-bentuk lawanan itu, dia ada lawanan dalam sifat hak 20 kita bincang ni, ada yang lawang dia itu ada juga sebagaimana sifat tu ada juga. Maka lawanan antara dua ni lawanan diddain. Ada lawanan bagi sifat yang wajib 20 tu, sifat mustahil, lawang dia tu jenis yang tak ada. Jenis tak ada. Yang mana hanya sekadar menafikan makna pertama. Itu dipanggil nakid. Nakid. Okay. Kemudian jelas tak? Tak jelas pun tak apalah. Ini pun maknanya kita bukan nak tahu jenis apa nakid, tak tahu nah. Sifat ni jenis nakid ke tidak, ada masalah. Sebab ini bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Okey. Lawan sifat nafsiyah dan salbiyah. Sekarang ni dia akan masuk kepada lawan bagi sifat nafsiyah dan salbiyah. Berikut dijelaskan lawan-lawan kepada sifat yang terdahulu mengikut tertib. Sekarang ni dia akan terangkan lawanan bagi sifat-sifat wajib ikut susunan. Lawan bagi wujud ialah Adam. Adam dengan ain Adam. Wujud. Ni juga orang yang ajaran sesat pun dia kata. Kenapa? Kerana Adam tu maknanya tiada. Kita ini daripada Adam. Kullukum min Adama. Dia baca hadis Nabi, dia kata semua kamu daripada Adam. Dia faham Adam ni Adam hak ni. Jadi makna kita ni sebenarnya tak ada. Padahal Adam yang dalam hadis sebut kullukum min Adama wa Adamu min turab. Kamu semua daripada Adam dan Adam itu daripada tanah. Itu Adam gini, Adam. Alih. Adam. Ni baru nama Nabi Adam. Adam. Dengan alih, bukan dengan ain. Sebut lebih kurang lah. Kalau orang kita kok, kalau ngaji Quran tu susah sangat orang Melayu. Ain dengan Hamzah. Tukar semacam. Kalau hok jelas-jelas tak apa lah. Kalau hok dekat-dekat tu. A'ajibtum. A'ajibtum. A'ajiltum. A'ajiltum. Tu tukar sekali kadang. Kalau kita tak mengaji juga tu, jadi baca ain Melaka ada, baca Hamzah Melaka pun ada. A'jamiyun. A'jami. Itu tashih pula. Okey. Jadi yang naknya ialah Adam. Adam dengan makna tiada ni. Bukan Adam. Kalau Adam itu Nabi Adam.
Kamu semua daripada Adam, kamu semua daripada keturunan Nabi Adam. Dan Adam itu asal daripada tanah. Okey. Yang lawan bagi wujud ialah Adam. Tiada. Lawan bagi kidam, sedia, adalah huduth. Huduth makna baharu. Ini kerana kidam itu bermaksud menafikan ketiadaan terdahulu daripada wujud. Okay. Kidam ni apa? Kidam ni ialah menafikan ketiadaan yang mendahului wujud. Dipanggil menafikan adam sabiq. Apa makna kidam? Sedia. Sedia tu makna apa? Tak ada awal. Tak ada mula. Bila kita kata tak ada mula, tak ada awal, maknanya ternafi, tak ada hak daripada hak sebelum ada tu. Kalau kita ni kan, makhluk ni dulu tiada. Lepas tu baru ada. Tiada ni Adam ni. Okey. Ada tu wujud. Jadi wujud makhluk ni didahului oleh tiada. Didahului oleh tiada. Maka sesuatu yang ada yang sebelumnya tak ada, orang panggil baharu. 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 Baru makna baru. Macam kita pun guna baru. Baru makna ada tak sebelum ni? Tak ada. Sebelum ni tak ada. Kita kata tahun baru. Sebelum ni ada tak? Tahun tu tak ada. Sebelum ni 2022. PM baru. Sebelum ni orang lain. Nampak tak? Jadi makna baharu tu sebelum tu tak ada. Jadi yang ada yang sebelumnya tak ada orang panggil baharu. Okey. Qadim tu apa qadim? Sedia tu apa? Sedia tu yang adanya itu tak ada didahului oleh tiada. Ada. Selama-lamanya sejak dahulu ada. Tidak ada sebelum ada itu tiada. Tak ada. Tak ada sebelum ada. Jangan rasa pening lah bunyi tu Tak ada sebelum ada. Okay. Jadi kerana kidam itu bermaksud menafikan ketiadaan yang terdahulu daripada wujud. Sebelum wujud tu tak ada tu mustahil. Tak berlaku. Itu makna sedia. Sementara baharu pula bermaksud kewujudan yang didahului oleh ketiadaan. Tu panggil baharu. Alam ni baharu makna apa? Ada alam ini sebelum tu tak ada. Tuhan itu sedia. Tidak baharu makna apa? Ada Tuhan tu sebelum tu tidak didahului oleh tiada. Mudah je. Maka difahami bahawa terdahulu ketiadaan itu daripada kewujudan. Maka difahami bahawa terdahulu ketiadaan itu daripada kewujudan. Mana ni? Baharu. Baharu maknanya wujud yang didahului oleh tiada. Maka difahami bahawa terdahulu ketiadaan. Makna makhluk ni tak ada dulu. Terdahulu ketiadaan itu daripada kewujudan. Makna tak ada dulu baru ada. Itu makna terdahulu ketiadaan daripada kewujudan. Tak ada dulu baru ada. Itu makhluk. Apa-apa. Makhluk hak pertama pun sebelum ada tu tak ada dulu. Alam ni sebelum ada tak ada dulu. Itu makna terdahulu ketiadaan daripada kewujudan. Lah ni. Kemudian lawan baqa' ialah datangnya ketiadaan. Datangnya ketiadaan. Yakni maksudnya binasa. Okay. Lawan bagi baqa'. Baqa' apa dia? Kekal. Kekal. Kekal ini tak ada didatangi ketiadaan. Tidak ada didatangi oleh ketiadaan. Makna ada dia itu tak ada sudah orang panggil. Bukan ada, mari tak ada. Kalau ada, mari tak ada, orang panggil dok kekal. Binasa. Binasalah.
Gigi tak ada lah dia ni. Benda ni tak tahan gigi rosak. Ada lepas tu tak ada, orang panggil binasa. Jadi baka tu makna dia sentiasa ada. Lawan baka iaitu binasa, maknanya datangnya ketiadaan. Mari tak ada tu. Dia panggil adam lahiq. Adam lahiq. Jadi baka ini menafikan adam lahiq, kidam ini menafikan adam sabiq. Adam sabiq. Sabiq ni Adam yang terdahulu. Adam yang terdahulu. Ini jangan tukar, bukan Adam yang terdahulu tu makna Nabi Adam. Adam yang terdahulu tu makna ketiadaan yang mendahului wujud. Bila kata Allah ni bersifat dengan kidam, maka ternafi Adam sabiq, ternafi ketiadaan sebelum kewujudan tu tak ada. Bila Tuhan kita kata bersifat dengan baka, ternafi Adam lahiq, ternafi ketiadaan hok mari kediang. Ketiadaan yang mari kediang tu kita panggil sebagai Adam lahiq, Adam yang mendatang. Dengan erti kata lain, yakni binasa. Lawan bagi baka ialah binasa, fana. Fana pun bahasa kita. Kita sebutkan di alam fana ini. Alam fana. Kenapa fana? Sebab alam ni akan tak ada. Alam ni akan tak ada. Ini kerana baka merupakan satu kefahaman. Baka tu apa makna tu? Baka merupakan satu kefahaman tentang menafikan ketiadaan yang datang setelah wujud. Baka ni reti mana? Kita nafi tak ada hok mari lepas ada. Itu baka macam sebut tadi lah. Bila kata Allah itu kekal, Allah itu baka, makna kita nafikan ada mari tak ada tu. Kita nafikan tak ada hok mari kediang tu. Okay. Maka datangnya ketiadaan, mari tak ada tu adalah fana. Panggil fana. Mari tak ada. Kena tupu sikit lah. Mana ada tak ada, mari tak mari. Kena fokus. Sebab itu kalau ngaji ni, dia tak ngatuk sebenarnya. Dia tak ngatuk. Sebab otak kita gerak. Menafik ketiadaan ada. Dia ada. Macam mana pula tu. Otak akan gerak. Dia payah nak tidur. Kalau tidur tu duduk lain kan makna. Duduk lain tu. Duduk roti canai, asyik minyak, asyik lemak. Biasalah bagi-bagi cari benda tu lah. Dia payah nak tidur Kalau ilmu hak main akal ni dia payah nak tidur. Okey. Tengok dia kata, datangnya ketiadaan adalah fana. Mari tak ada tu orang panggil fana. Yang bermaksud, apa makna fana itu? Satu kefahaman tentang berlakunya ketiadaan selepas wujud. Benda samalah. Apa makna fana? Maksudnya faham reti daripada adanya tak ada lepas ada. Berlakunya ketiadaan, berlakunya tak ada selepas ada. Selepas ada tu tak ada, orang panggil fana. Alam fana, alam ni ada, lepas ada tak ada. Fana. Okey. Seterusnya, lawan kepada mukhalafatuhu lil hawadithi. Lawan kepada mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan ia Tuhan tu dengan yang baharu. Tuhan menyalahi dan tak sama dengan yang baharu. Yang baharu tu mana makhluk. Bila kita faham dah makhluk ni dipanggil yang baharu. Baharu. Tak. Baharu ni kita makna baharu ni barulah baru. Cuma dalam Dewan Bahasa ni dia ada penggunaan khusus sikit. Baru dengan baharu. Tu kena tengoklah kamu lah. Baru dengan baharu. Tapi makna baharu dalam ilmu usuluddin ni makna apa? Makna makhluk lah. Bila kata baharu tu makhluk. Cuma baharu ni merujuk kepada dia tu ada, lepas tu dia ada dia tu sebelum tu tak ada. Itu baharu. Jadi benda yang bersifat ada sebelum tu tak ada makhluk. Lawan kepada mukhalafatul lil hawadith, bersalahan ia dengan baharu, dengan makhluk.
Jadi baharu ni kita boleh letak makhluk lah. Tuhan lain dengan makhluk ialah mumatsalatuhu lil hawadis. Lawang dia ialah mumasalah. Apa makna mumasalah lil hawadis? Persamaan dia dengan baharu. Hak ni mustahil. Tuhan sama dengan baharu tu mustahil. Ni lawang bagi Tuhan tak sama dengan baharu. Mudah je ni mudah. Kerana mumasalah tu menyamai Tuhan dengan baharu ini merupakan satu kefahaman tentang persamaan pada semua sifat zat yang mencakupi perkara wajib, mustahil dan haru. Bila kita kata sama. Bila kita kata sama, nak bincang ni sifat mustahil ni. Bila kita kata sama, makna apa? Makna sesuatu yang sama, dia itu mempunyai persamaan pada sifat zat. Sifat zatiah dia, sifat dirian, sifat hakiki hak diri dia, mahiyah dia sama. Bila kita kata Zaid dan juga Ahmad sama-sama manusia. Jadi dari segi sifat kemanusiaan sama. Zaid pun sifat manusia, Ahmad pun sifat manusia. Manusia dan juga kita kata rima. Manusia dengan rima. Benda beza. Atau benda sama. Tak tanya beza je lah. Benda sama. Harimau Melaya. Manusia dan rima. Benda beza. Benda sama je. Sama-sama haiwan. Dah boleh kata sama-sama manusia. Manusia seorang. Hak ni rima. Harimau. Benda sama. Sama dari segi haiwan. Jadi manusia pun haiwan. Rima pun haiwan juga. Manusia ni haiwan orang panggil. Dalam istilah pengkategorian, pengklasifikasian, dia panggil haiwan lah. Haiwan yang berakal. Haiwanun natiq. Tu kalau kita tengok secara khusus lah. Kalau nak tengok dari segi umur, sama-sama makhluk boleh juga. Tapi luah lagi. Okay, jadi bila kita kata sesuatu itu menyamai sesuatu, makna dia ada sifat yang sama. Pada semua sifat zat. Mencakupi perkara-perkara wajib, mustahil dan haruh. Bila kita kata sama, maka segala sifat wajib, mustahil, haruh yang ada pada A, mesti ada juga pada B. Baru kita kata sama. Contoh tadi, kita kata manusia dengan rima. Sama dari segi haiwan. Apa sifat haiwan yang ada pada manusia? Sifat haiwan tu ada pada rima. Jadi sifat haiwan tu ialah dia hidup. Itu daripada makna hai. Hidup, bergerak dengan kehendak. Kalau istilah mantik dia kata, hayyun mutaharrikun bil iradah. Dalam ilmu mantik. Manusia pun hidup bergerak dengan kehendak dia. Kita boleh gerak. Itu sifat zat dia panggil. Sifat zati yang ada pada manusia dengan rima. Manusia pun kita gerak ikut kehendak kita lah. Makna kita nak, ini masalah iradat atau kasbung tu kediam kira. Kita nak dari segi manusia ni bergerak mengikut kehendak lah. Dia boleh nak pergi sini, pergi sana. Rima pun sama. Orang duduk kaca tempat dia. Duk ambil balok, duduk ni kaca. Dia pun main kaca kampung lah. Kaca kampung, habis apa rider pun kena kejar. Dia mana? Didungung. Kena kejar lah sifat air. Lepas tu. Sifat air kena benda-benda. Jadi makna dia ada bergerak dengan kehendak. Jadi kedua-dua sifat kehaiwanan itu ada. Wajib. Bila sifat yang wajib dia, hak mustahilnya, hak haruh dia, sama. Manakala mukhalafah merupakan satu kefahaman tentang ternafinya persamaan ini. Mukhalafah pula maknanya faham. Satu kefahaman tu makna ibarah. Ibarat faham daripada ternafi persamaan ini. Bila kata-kata mukhalafah maknanya dok sama. Kita nafikan persamaan. Itu je. Ni dari segi bahasa je. Okay. Kemudian seterusnya pengarang rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang al-hawadith.
al-hawadis. Kita kata mukhalafatuhu lil hawadis. Menyalahi Allah dengan segala yang baharu. Jadi kita nak kenal lah apa itu baharu. Bila kita kata Tuhan dok sama dengan yang baharu, maka kita kena kenal, nak tahu macam mana dok sama tu. Bila kita nak tahu ketidaksamaan antara sesuatu, Tuhan dok sama dengan hawadis, Tuhan dok sama dengan makhluk. Makna kita kena tahu salah satu, baru kita tahu satu lagi. Kalau tahu dua-dua, mudah juga. Macam kita kata anak kita. Anak pertama dok sama dengan anak kedua. Dok sama. Kita menafikan mumasalah, menafikan persamaan. Makna kita kata dok sama. Macam mana kita boleh kenal anak pertama dok sama dengan kedua? Kita kena tahu sifat salah seorang. Kalau tahu dua-dua, lagi mudah. Kalau tahu dua-dua, anak kita pertama sifat ni, anak kita kedua sifat ni, tengok-tengok tak sama. Tu jelas lah. Sekarang ni, untuk kenal Tuhan, kita tak boleh nak tengok ataupun di dunia ni lah. Tak boleh nak tengok di dunia ni ataupun nak kaji hakikat Tuhan. Tak boleh. Kita nak reti hakikat Tuhan, nak mampu. Tak mampu untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Tidak mereka mengandai dan menyangkakan Tuhan dengan sebenar-benar. Mereka tak akan mampu untuk kadarkan, tentukan Tuhan dengan hakikat sebenar. Haqqa qadrih. Kedudukan hakikat Tuhan tak akan mampu. Makhluk ni tak akan mampu. Macam mana dia boleh fikir akal yang Tuhan cipta ni nak faham pencipta. Tak akan mampu sampai kepada hakikat. Dah kita pergi belajar ni, kita belajar sebab Tuhan suruh kenal mengikut sifat dia. Maka kita belajar sifat. Sebab itu perbincangan ni tentang sifat, tak bincang tentang hakikat zat. Sebab hakikat zat tak mampu untuk akal manusia, untuk makhluk ni faham tak mampu. Hakikat zat Tuhan yang Maha Agung tak akan boleh dicapai oleh akal kita. Okay. Sebab tu bincang sifat. Tentang ayat-ayat yang Tuhan turunkan Quran menyatakan tentang sifat Tuhan. Waktu kita bincang. Sekarang ni Allah dengan makhluk. Nak tahu perbezaan? Nak tuju tahu Tuhan dulu? Tak boleh kita. Jadi kita kena tahu makhluk. Tahu makhluk. Kaji makhluk. Yang ni yang dibuat oleh para ulama. Yang ini yang disebut oleh Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Kamu fikirkan pada makhluk Tuhan. Wala tatafakkaru fi dhatillah. Jangan mikir tentang zat Tuhan. Jangan mikir tentang zat Tuhan. Nak tahu kenal Tuhan, pergi tengok makhluk. Sebab apa? Bila kenal sifat makhluk, kenal Tuhan tak sama dengan makhluk. Orang yang salah faham juga, dia kata nak kenal Tuhan, kena kenal diri. Makna dia faham bahawa diri dia itulah umpama diri Tuhan. Ni sesak barat kau ni. Sesak barat kau ni. Tu ajarlah ilmu mengenal diri. Ilmu kenal diri. Ilmu kenal diri. Akhirnya Tuhan tu ialah hakikat diri dia. Ni bawa ajaran sesat dah ni. Jadi nak kenal makhluk ni, hatta tengok diri kita. Wa fi anfusikum, pada diri kamu. Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Tuhan suruh lihat diri, tujuan apa? Bukan nak kata Tuhan macam diri, bukan. Nak mengatakan yakin kehebatan. Pertamanya, melihat kepada alam, melihat kepada diri, akan nampak kehebatan penciptaan Tuhan. Akan terselahnya sifat-sifat yang kesempurnaan Tuhan. Sebab penciptaan Tuhan ni molek dan sempurna, maka Tuhan yang menciptakan tu amat sempurna. Penciptaan Tuhan ni maha kaya, maha bijaksana, maka Tuhan maha kaya, maha bijaksana. Satu. Yang keduanya pada masalah sifat makhluk, bila kita kenal, kita tahu Tuhan tak sama dengan makhluk. Hak dalam mukhalafah ni. Bila gitu, kita akan beriman sebagaimana yang disuruh oleh Allah, laisa kamitslihi syai', tidak menyamai Allah akan Allah oleh sesuatu. Tak ada apa sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi berkaitan dengan hawadis ni, apakah kajian ulama kalam dia tengok makhluk ni?
Dia kata ada makhluk ni dok lari daripada berapa perkara. Jauhar Arak. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Ada sahaja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.